Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi kesempatan sekali lagi untuk pagi ini bagi menyambung bengkel tadabbur kita. Kalau tengok pada kehadiran ni mungkin bercampurlah kita pagi ni, yang hari Ahad kekal sedia ada, yang hari Jumaat pun ada juga bersama kita. Cuma saya tak pasti dah siapa yang datang masuk hari Ahad, masuk hari Jumaat. Tak kisahlah, campur-campur dah. Yang hari Jumaat hari tu nak masuk balik pun tak ada masalah lah. Okay, sebab hari tu pun rasanya hari Ahad nak pergi Jumaat tu macam ramai. Sebab ramai daripada Pahang, tapi saya tengok hari Jumaat hari tu tak ramai juga. Tak ramai yang dapat hadir pun. Okay, tak apalah, ala kulli halnya kita ada hari ni saja untuk kita berkongsi, insya-Allah. Okay, kita gunakan ruang yang ada untuk pagi ini sampai jam 1. Kalau rasa macam agak ada benda yang tak lepas lagi, insyaAllah saya bagi ruang sikit lah untuk kita sambung sebelah petang. Okay, sebelah petang kita sambung sikit lagi, insyaAllah. Tapi kalau habis, kita habiskan lah. Okay. Sebab hari Jumaat itu memang saya sambung sampai petang, sebab Jumaat saya berhenti jam 12. Jadi kita dah hilang lebih kurang dalam 2 jam lah di situ. Baik, untuk hari ini kita akan sambung ayat, kembali kepada ayat 11. Okay, hari itu kita baca ayat 12, bahagian suami dan isteri. Okay, untuk hari ini kita akan patah balik kepada ayat 11, bahagian ayah dan mak. Bahagian ayah dan mak. Okay, tinggal lagi habis ayah dan mak, kita akan masuk kepada adik-beradik. Okay, kembali kepada ayat 12 sambungan dan seterusnya ayat 176. Baik, so Ustazah boleh merujuk terus kepada tafsir ataupun kepada ayat 11 itu, bahagian ayah dan mak, sambungan kepada bahagian anak yang kita baca hari itulah. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Firman Allah yang bermaksud, dan bagi ibu bapa si mati tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak dan yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Maka jika si mati mempunyai beberapa orang saudara ataupun adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Baik, kita terus kepada carta untuk kita memahami apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini berkaitan dengan bahagian ayah dan juga mak. Okay, ayah dan juga mak. InsyaAllah yang kita dah bincang sebelum ni, bahagian anak, bahagian suami itu nanti kita rangkum sekali. Kita dah tamat ayah mak, nanti kita akan rangkum dan saya akan tunjukkan beberapa lagi kaedah pengiraan. Ya, kaedah pengiraan. Baik. Kita tengok satu persatu. Ini cerita orang mati meninggalkan ayah, meninggalkan mak. So si mati, si mati ni tak kira lelaki perempuan. Tak perlu kita tanyalah lelaki ke perempuan yang mati ni. Dia tak ada masalah. Lelaki ke perempuan ke, dia tak ada isu. Isu sekarang ni pentingnya kita tahu lelaki perempuan ialah waris yang nak dapat tu. Orang hidup yang nak dapat tu, lelaki ke perempuan. Situ poin dia. Yang mati ni dia dah selesai dah. So dia mati meninggalkan harta. So sekarang ni kalau kita nampak di sini, anak lah yang mati sebab dia meninggalkan ayah dan juga mak. Baik, Allah sebut, dan bagi ibu bapa si mati tiap-tiap seorang daripada keduanya 1/6. Makna di sini mak, ayah 1/6, mak pun 1/6. Okey, syarat dia apa? In kana lahu walad, sekiranya si mati itu ada anak. Maksud di bawah ni si mati ni ada waladun. Waladun ni anak lah. Dan bila disebut waladun iaitu anak,
kita faham dah, kita dah bincang itu kan masa mula-mula start dulu kita dah bincang kita dah jelaskan tentang makna aulad. Okey, kita dah jelaskan makna aulad. Maka aulad ni bukan anak kandung saja. Okey, Ustaz kena ingatlah. So bila sebut aulad, dia merangkumi sampai ke bawah. Cuma kita dah jelas dah, anak kandung, laki perempuan waris. Bila level kedua, pergi ke cucu, cucu mana waris? Cucu daripada anak lelaki. Level ke bawah pun macam itulah. Datang daripada sebelah lelaki. Jadi maksud waladun di sini bukan bermakna anak kandung sahaja. Jadi kalau seseorang tu mati, dia meninggalkan anak kandung, okay, bila kita tengok kalimah waladun ni mufrad. So satu sahaja. Jadi maksudnya sekurang-kurangnya seorang. Sekurang-kurangnya seorang. Okay, dan tak kira lelaki atau perempuan, anak ni. Maksudnya kalau umumnya anak. Sama ada sekurang-kurangnya seorang, sama ada lelaki atau perempuan. So bila si mati ada anak, maka ayah dia 1/6, mak dia 1/6. Yang ni mungkin agak mudah untuk kita faham lah. Cumanya sedikit penjelasan tentang anak ni, saya nak tunjuk. Kalau sekiranya si mati ni, dia tidak ada anak kandung. Okay. Yang dia ada mungkin, kalau contohnya dia ada anak lelaki tapi mati dulu. Anak lelaki tu mati dulu dan anak lelaki ni ada anak di bawah ni. Sama ada perempuan atau lelaki. Pun waladun jugalah. Sama ada lelaki atau perempuan, sekurang-kurangnya seorang, itu pun dia anggap anak. Dan ayah mak dia 1/6, 1/6. Okay, jadi cucu ni dia ambil kira. Cucu ni dia ambil kira. Okay. Dan kalau kata yang bawah ni juga meninggal, mati dulu, dan dia ada anak di bawah ni, waladun. Ini cicit. So cicit pun dia ambil kira sebab dia termasuk dalam makna anak. Dan dia mewarisi. Jadi dia, kerana adanya cicit ini yang mewarisi ini, maka ayah dia 1/6, mak dia pun 1/6. Maksudnya kita faham perkataan walad itu, jangan nampak level 1 je. Dia sampai level ke bawah. Itu masuk waladun. Baik. Sekiranya, okey, sedikit lagi penjelasan, sekiranya yang mati ni perempuan, anak yang mati ni perempuan, mati dulu mati dulu ni perempuan, dan di bawah dia ni ada anak, sama ada lelaki atau perempuan, waladun juga daripada istilahnya, cuma dia terkeluar daripada waris. So ni bukan waris. Sebab dia cucu daripada anak perempuan, dia bukan waris, dia zawu arham. Okay? Kita panggil dia zawu arham. Okay, bila dia bukan waris, maknanya si mati ini dianggap tidak memiliki anak. Okey, dia tidak dianggap ada anak lah. So ini tak diterima pakai. Maksudnya ibu, ayah dan mak bukan 1/6. Sebab apa? Sebab si mati tidak ada anak. Orang tanya tu ada cucu dia tu. Kan? Cucu dia tu cucu daripada anak perempuan. So dia tidak memberi kesan kepada ayah dan mak. Tu kena faham di situ. Jadi bila kita sebut dalam ilmu faraid, bila setiap kali sebut perkataan anak ataupun walad atau aulad ini, kita kena ingat dia level 1 sampai ke level mana-mana pun, tapi level 2 ke bawah itu adalah yang datang daripada sebelah lelaki yang mewarisi lah. So kalau yang di bawah tu tidak mewarisi, itu bukan disebut ataupun ditafsirkan sebagai anak kepada si mati ataupun waladun. Okay, clear tu Ada soalan? Tak ada? Okey. Kita terus pergi kepada seterusnya. Okey, itu selesai untuk 1/6 ayah dan mak. Okey, syaratnya si mati tidak ada anak. Seterusnya Allah Ta'ala sebut fa in lam yakul lahu waladun. Ni kita sambung daripada apa yang kita sebut tadi. Jika si mati ni tidak ada anak. Si mati ni tidak ada anak. Okey, tidak ada anak. Seperti mana yang saya jelaskan tadi lah. Kalau dia ada cucu pun, cucu daripada anak perempuan pun, itu dianggap tidak ada anak. Itu bukan anak. Baik. Sekiranya tidak ada anak, disebut jika si mati tidak mempunyai anak dan yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya. Okey, faham sikit di sini Allah sebut dan yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya. Maksudnya apa di sini? Si mati tidak ada waris lain selain daripada mak dan ayah sahaja. So masuk di sini, dia tidak ada anak satu, dia tidak ada anak satu, dia tidak ada adik-beradik.
maknanya dia tunggal. Dia tidak ada adik-beradik langsung. Tidak ada adik-beradik. Dia anak tunggal lah. Seperti mana yang kita dah sebut dalam bengkel KSSM sebelum ni pun, saya dah gambarkan. Kita dah jelaskan. Ini kita ulang balik, cuma berpandukan kepada ayat. So kita faham di sini ialah si mati tidak ada waris lain. Dia tidak ada anak, dia tidak ada adik-beradik. Cumanya saya suka untuk menambah di sini, untuk peringkat kita ni, faham lebih awal ni, dia tak kahwin. Kita ambil yang dulu. Sebab nanti bila kita masukkan suami atau isteri, dia akan pergi kepada satu lagi masalah special, iaitu Umariyah. Jadi kita tak payah sentuh lagi Umariyah. Jadi yang kita nak ambil di sini ialah, untuk peringkat ini, si mati tidak ada waris lain. So dia tidak ada anak, dia tak kahwin, dia bujang, dia tak ada suami, pasangan, suami atau isteri, dia langsung tak ada adik-beradik, dia tunggal. Okay, so yang ada hanya ayah dan mak saja. Itu maksud ayat wa warithahu abawahu, dan yang mewarisinya hanya ayah dan maknya sahaja. Maka Allah bagi macam mana? Allah sebut fali ummihi thuluth, mak dia dapat 1/3. Okay, mak tu dapat 1/3. Okey, kalau kita tengok di situ, Allah sebut setakat tu je. Fali ummihi thuluth, mak 1/3. Seolah macam ayah dia tak sebut berapa bahagian. Kan? Seolah-olah gitulah. Seolah-olahnya dia tak sebut. Kalau kita tengok di sini ayat ni, dia terhenti pada fali ummihi thuluth. Bagi ibunya 1/3. Habis ayah dia tak sebut berapa. Allah dah sebut bahagian ayah tu. Cuma kita sedar tak sedar je. Di mana Allah sebut? Bila mana Allah sebut wa warithahu. Okay? Wa warithahu abawahu. Bila Allah sebut wa warithahu abawahu, warisnya adalah ayah dan mak. Sinilah ayah dan mak. Okay, jadi Allah nak beritahu kita di sini, cukup memadai aku cerita bahagian mak je 1/3. So ayah dia dapat baki tu. Itu asabah untuk ayah tu. Inilah dalil ayah dapat asabah. Selain daripada 1/6 yang kita cerita tadi, ayah ni satu-satunya waris yang mewarisi dengan dua keadaan. Tidak ada waris lain. Ayah je special. Dia mewarisi dengan dua keadaan. Pertama, dia mewarisi dengan fardu, iaitu dia ashabu fard, iaitu dia dapat fardu 1/6 jika si mati ada anak. Dan yang kedua, dia mewarisi secara asabah. Secara asabah. Okay? Bila dia dapat secara asabah, bila si mati tidak ada anak. Si mati tidak ada anak, ayah dapat asabah. Itu dalil duduknya wa warithahu abawahu. Jadi kita nampak di sini Allah nak beritahu kita, memadai je aku cerita dah awal tu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth, mak 1/3. Situ kita faham bahawa yang baki tu pergi kepada ayah. Itu asabah untuk ayah. Jadi tak perlu diperjelaskanlah ayah tu dapat asabah ke baki dan sebagainya, tak perlu cerita dah. Kan? Dah boleh diambil daripada ayat itu. Ini dari sudut tinggi makam ayat Quran itu, dia punya level dia tu. Kita boleh ambil daripada situ. Baik. So clear di sini, ayah dapat asabah lah. Ayah dapat asabah. Bakian. Jadi mak kalau kata ada 3,000, si mati ada duit 3,000, mak dapat 1,000, ayah dapat 2,000. Jadi dasar dia, okay, sebab tu poin di sini bila kita berkait dengan masalah Umariyah, situ timbul masalah Umariyah tu. Sebab dasar dia bila si mati tidak ada anak, ayah mesti dapat lebih pada mak. Itu dia punya dasar dia. Bila si mati tak ada anak, merujuk pada ayat ni, bila si mati tak ada anak, mak 1/3, ayah asabah. So kalau kita compare, maknanya ayah mesti dapat lebih sekali ganda daripada mak. Tapi bila berlaku masalah Umariyah, bila mana adanya pasangan, suami atau isteri, maka dia jadi sebaliknya. Bila mana ayah tak dapat lebih daripada mak, ataupun terus jadi kurang daripada mak. Situ timbulnya 1/3 baki tu. Kan? Di situ saja. Itu khas untuk dua masalah Umariyah. Seperti mana yang kita bincang dalam KSSM dululah. So yang tu kita kebelakangkan sikit. Okay, sekarang ni kita nak ambil yang poin utama di sini. Ayah asabah, mak 1/3. Dalam keadaan si mati tak ada anak, si mati tidak ada waris lain. Maksudnya tidak ada adik-beradik, dan kita tambah juga supaya kita tak keliru dengan Umariyah, dia tidak ada pasangan. So dia bujang lah. Dia bujang. Ataupun dia kahwin tapi mungkin pasangan dia dah meninggal, tak kisahlah. Dia tak ada pasangan.
Okay. Mungkin kalau istilah dia tak kahwin tu takut keliru kan. Kita tukarlah sikit. Dia tidak ada pasangan. Tulis di sini. Tidak ada pasangan. Suami atau isteri ya. Suami atau isteri. Okey. Okey, ada soalan bahagian ni? Tak ada ya? Oh, ramai hari ni, 50 lebih. Ini mesti geng Jumaat masuk juga ni. Ramai ni. Okey, tukar dah. Tak apalah. Tak ada hal. Okey, jelas ya? Okey, Alhamdulillah. Okey, itu habis bahagian jika si mati ada anak. Si mati tidak ada anak. Baik, ada satu lagi poin untuk ayah dan mak ini. Okey, kita pergi selanjutnya. Allah sebut, okey. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Ya. Dan bagi ibu dan maka jika si mati mempunyai beberapa orang saudara. Okey, kita ambil tapak yang sama tadilah. Okey, bila Allah dah jelaskan dalam keadaan tidak ada anak tadi itu, mak dapat 1/3, ayah asabah dengan syarat tidak ada waris lain, maksudnya dia tak ada adik-beradik dan dia kita tambah tak ada pasangan, maka Allah sebut selanjutnya, sekiranya si mati ada beberapa orang saudara, maknanya beberapa di sini maknanya ramai. Okey, maknanya ramai. Okey, Allah sebut kalimah ikhwah. Ya, disebut ikhwatun. Allah sebut di sini kalimah ikhwatun. So ikhwatun dalam bahasa Arab jamak lah. Kita belajar bahasa Arab kan, ikhwah jamak. Tapi kalau dalam nahu, dalam lugah, okey, ikhwah ini jamak dia bermula daripada 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sebab kita ada mufrad, kita ada musanna. Tetapi dalam faraid ataupun dalam fiqh dia tidak ada istilah musanna. Okey. Yang dia ada mufrad, lepas tu dia terus pergi kepada jamak. Jadi bila kita sebut dalam faraid ini ramai, so kita kena faham dia bermula daripada 2. Kan? Sebut je istilah ramai. Si mati ada ramai anak perempuan. Tu 2 lah tu. 2, 3 dan seterusnya. Si mati ada ramai adik-beradik. 2 lah tu. Dia macam tu je. Dia ada 1 dan 2 saja. 1, 2 tu kira dan terlebihnya tu kira ramai lah. Okay. Jadi bila mana dalam ayat ni Allah sebut fa in kana lahu ikhwatun. Jika si mati ada ramai adik-beradik. Dia ada ramai adik-beradik. Yang tak ada pasangan tu kekal dulu. Okey, dia ada ramai adik-beradik. Ramai ni maknanya 2 adik-beradik ramai. Okey, ramai adik-beradik. So dia bermula daripada 2 lah. 2 dan ke atas. Okey, 2 orang dan ke atas, maka kita nampak ada perubahan dalam ayat ini. Allah sebut apa? Jika sekiranya si mati mempunyai beberapa orang saudara atau adik-beradik, yakni 2 dan selebihnya dan ke atas, fali ummihi sudus, maka bahagian ibunya 1/6. Daripada 1/3 tu tadi, mak terus dapat pula, mak jadi dapat 1/6. Maksudnya tadi dapat 1000, mak dapat 500. Okey. Dan ayat tu pun terhenti di situ juga. Dia terhenti fali ummihi sudus. Dia tak cerita bahagian ayah. Kan? Okey. So maksudnya apa? So ayah kekal dengan asabah. Ayah kekal dengan asabah, cuma kadar bahagian ayah lebih besar, iaitu 2,500. Okey. Jadi adik-beradik apa cerita? Adik-beradik tak ada apa-apa. Okey. Sebab selagi ayah ada, adik-beradik akan terhalang dengan ayah. So tak wujud cerita adik-beradik dapat di sini. Cuma kewujudan ramai adik-beradik dia menyebabkan bahagian mak itu berubah. Faham? Bila wujudnya ramai adik-beradik 2 dan ke atas, bahagian mak berubah daripada 1/3 tadi, dalam ayat tadi 1/3 jadi 1/6. Jadi kita nampak macam ada Allah langkau dalam ayat tu kan. Daripada langsung tak ada adik-beradik, mak 1/3, terus langkau kedua adik-beradik dan lebih, mak jadi 1/6. Mak terus jadi 1/6 dan ayah kekal asabah. Dan asabah ayah tu lebih banyak lah. Sebab dia dapat di situ 5/6 kadar asabah dia. Kan? Di sinilah yang kita bincang soal kenapa Allah bagi ayah lebih itu. Sebab ayah dia ada pikul tanggungjawab yang sedikit besar di situ. Sebab adik-beradik itu adalah anak-anak dia. Kalau anak dia lah. Tetapi dalam zahir ayat ini tak kisah. Adik-beradik itu kalau seibu sekalipun, bukan anak dia pun,
Maksudnya seorang lelaki kahwin dengan janda dah ada anak, so anak tu pun tetap dia ada tanggungjawab atas anak tu tadi. Itu maksudnya begitu. Jadi di sini ayah ada tanggungjawab yang lebih, maka Allah bagi lebih lah. Allah bagi lebih ke dia. Yang mak tu hak mak lah, tak ada isu pun. Kan? Sebab mak ni dia bukan tanggung siapa-siapa pun. Cuma yang pelik dalam masyarakat kita ni, itu saja yang pelik. Dari sudut kaedah asal, mak tak perlu tanggung siapa-siapa. Ya? Yang menanggung adalah ayah itu. Itu kaitan dengan kenapa Allah bagi lebih. Okay, itu 1/6 untuk mak, sobah untuk ayah jika si mati dalam keadaan yang sama macam tadi, hanya ubah dia ada ramai adik-beradik saja. So bermula 2 dan ke atas. Okey, ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz kata tadi kalau ramai adik-beradik. Tapi kalau seorang aja adik-beradik, macam mana? Okey, terima kasih. Saya memang menunggu soalan tu lah. Kalau tidak saya cerita terus tadi kan. Tapi saja tunggu. Tunggu tu bukan apa, nak tengok ada ustaz-ustazah boleh tangkap tak apa yang poin macam tercicir di situ kan. Jadi Ustazah Raja Adillah dapat tangkap itu. Okey. Soalan dia, kita duk baca tadabbur ayat ini, soalan yang timbul, kalau seorang, saya kalau dalam kuliah-kuliah bila saya bawa yang ni, kan, tiba-tiba kalau orang tu terus tanya, Ustaz, kalau dalam ayat ni tak sebut seorang, kalau seorang macam mana? Dia akan tanya. Itu maknanya dia bergerak tu dia fikir. Tapi saya percaya ustaz-ustazah semua fikir belaka. Cuma wakil seorang tu kan tanya. Baik. Okey ya. Kalau kita tengok dalam ayat ini, terima kasih yang baru masuk. Saya harap-harap yang baru masuk ni boleh follow sikit-sikit sebab faraid ni macam saya duk sebut lah, kalau kita tertinggal, kita takut kita tertinggal betul lah, ada tercicir sebab faraid ni memang kena follow daripada awal. Okey, so di sini persoalan tadi, kalau sekiranya ada seorang, cuba kita fahami ayat ni, konsep ayat. Okey, kita tengok daripada awal tadi, Allah mula, bukan awal lah, step yang kedua, Allah mula, mak, kita ambil mak 1/6, 1/3 jika si mati tidak ada adik-beradik. Poin dia di situ. Mak dapat 1/3 dalam keadaan tak ada anak lah, tak ada anak dan tak ada adik-beradik. Tak ada anak tu tak apa dah, sekarang ni kita nak fokus adik-beradik. Kemudian, dalam keadaan Allah terus gerakkan daripada 1/3 kepada 1/6 dalam keadaan ada ramai, ataupun kita tulis ramai supaya ustaz boleh faham, ramai adik-beradik, 2 dan ke atas lah. Okey, ada 2 dan lebih adik-beradik, so mak jadi 1/6. So soalan dalam ayat ini, dia macam ada satu benda di sini kan, dia skip, apa tu dia lompat tu ke sini, tapi dia tak tunjuk yang ni. Soalan macam dia tu langkau ke sini terus. Macam tu lah gambaran dia. Daripada 1/3 terus 1/6. So kalau kita tengok dalam kaedah fiqh, soalan di sini ni ada satu benda jika ada seorang adik-beradik. Ni poin dia yang Ustazah tanya tadi. Kalau seorang adik-beradik macam mana? Dalam kaedah fiqh, bila ada seorang adik-beradik, ambil yang asal. Ambil yang asal yang sebelum tu. Flow tu cantik kan? Nampak tak Allah tunjuk dia punya flow ayat tu. Tu dia punya hebatnya ayat Quran, ijazul Quran, dia tak datang ikut dan je, ikut dia nak cerita ni dulu, ni tak. Dia dah bawa flow cantik dah. Dia mula dengan 1/3, tak ada adik-beradik, kemudian soalan macam langkau terus. Tapi dalam langkau tu ada benda di situ, ada hukum, ada ilmunya. Kan? Jadi dia bukanlah tunjuk pada kita terima zahir sahaja, ada ilmu. Jadi kalau tak ada ilmu di situ, ulama tak bincang lah pula kan. Jadi di sini Ustaz-Ustaz ada satu lagi, sebenarnya hakikatnya lah, ada satu lagi, kalau seorang adik-beradik kekal 1/3. Kekal 1/3. Maksudnya ambil hak asal. Sebab Allah mulakan dengan 1/3 dulu. Jadi bila dia terus gerak ke 1/6, jadi starting dengan 1/3 tu untuk seorang adik-beradik. Itu dia punya masuk dia, kefahaman dia. Ingat lagi tak dalam KSSM kita, buku teks hari tu, siapa-siapa yang terlibat KSSM ada kesilapan kan hari tu kan. Sebab dia beritahu lebih daripada 2 orang. Yang kita betulkan itulah. Jika si mati ada lebih daripada 2 orang adik-beradik. Sebenarnya lebih daripada seorang. Sebab dia bermula 2 di sini. Untuk mak dapat 1/6.
Jadi kalau ada seorang tu kekal 1/3. Okey, beres Okey, kalau beres selesailah bahagian ayah mak ni. Tinggal lagi kita akan tengok contoh. Ada soalan ni? Ada soalan dulu? Tak ada. Alhamdulillah. Berapa bahagian ayah? Mana pula? Ayah asabah lah. Ayah tak ada perubahan. Mak dapat berapa pun, dalam apa yang kita terang tadi, ayah kekal asabah. Ayah kekal asabah. Ingat ayah ni, okey, dia akan dapat 1/6 jika si mati ada anak. Itu saja. Kalau si mati tak ada anak, ada berapa ramai adik-beradik pun tak ada adik-beradik ke, ramai adik-beradik ke, seorang adik-beradik ke, ayah kekal asabah. So adik-beradik takkan berhak. Sebab adik-beradik mahjub dengan ayah. Dia terhalang dengan ayah. Cuma adik-beradik ni, kewujudan dia itu menyebabkan bahagian mak berubah. Jadi kaedah di sini, kita boleh gambarkan adik-beradik ni, dia menghalang dalam keadaan dia terhalang. Oh, bisa dia. Adik-beradik, dia menghalang dalam keadaan dia sendiri terhalang. Biasa orang kalau dah terhalang, tak boleh buat apa-apa dah kan? Dia tak. Hebatnya dia dah terhalang dengan ayah. Tapi dia sempat menghalang mak dapat 1/3 daripada dapat 1/3 kepada 1/6. Itu dia punya kaedah. Terhalang dan dihalang. Terhalang dan dihalang. Terhalang dan menghalang. Ataupun menghalang dan dihalang. Itu dia punya konsep untuk adik-beradik dengan mak ini. Boleh ya? Jadi ayah kekal asabah. Okey, di sinilah bila kita sebut ayah asabah, okey, dalam beberapa situasi bila melibatkan anak perempuan sahaja, so ada lebih kan? Anak, bila si mati ada anak perempuan, ayah asal dia 1/6 dulu, 1/6. Sebab disebut si mati ada anak, ayah 1/6. Tetapi dalam pembahagian, bila ada lebih, ada baki harta, so baki itu pergi kepada ayah. Itu yang kita sebut ayah dapat 1/6 plus asabah. Dalam situasi si mati ada anak perempuan sahaja. Tetapi bukan semua kes begitu. Kita dah tunjuk contoh sebenarnya, kita akan tengok contoh-contoh lain nanti. Bukan semua kes bila ada anak perempuan mesti ayah asabah. Yang ni yang saya nampak macam ada setengah orang dia keliru sikit. Sebab dia nampak bila ada anak perempuan, ayah 1/6 campur asabah. Dia dengar asabah tu mesti dapat. Asabah ni kan kita dah belajar, asabah ni baki. Jadi kalau ada baki, ayah dapat. Kan? Walaupun ayah tu kuat, dia boleh menghalang yang lain, tetapi bukan semua waris dia halang lah. Dia tak boleh halang anak ayah ni. Jadi bila melibatkan adanya anak, adanya waris-waris utama bersama dengan dia, so kalau baki tu tak wujud, tak adalah asabah untuk ayah. Tapi kalau ada baki, pergi kepada ayah. Selagi ayah ada, ayah akan kaut semua baki yang ada itu. Itu dia punya kaedah dia. Sebab tu kita sebut ayah ni special. Dia ada fardu 1/6. Kalau ada baki, dia dapat asabah. Kalau kata tak ada anak, dia memang total dapat asabah. Tak perlu bincang 1/6 dah kalau tak ada anak ni. Dia memang dapat asabah. Okey, ada lain lagi? Sebelum kita tengok contoh. Baik. Kita pergi kepada contoh. Kita dah faham waris utama lah, ataupun kita sebut waris kadim. Waris kadim ni waris utama lah. Okey, kita dah menguasai lah, kita dah selesai membincangkan 6 waris utama. 6 waris utama ni maksudnya kalau dalam satu-satu kes ada 5 je lah. Sebab suami isteri tu mesti ada salah seorang. Okey. Jadi kita tengok contoh. Kita tengok contoh gabungan. Saya bagi contoh dan saya nak tunjuk terus. Saya rasa saya tak payah catat lah. Saya akan terus pergi kepada pengiraan yang bentuk kotak-kotak tu lah. Okey, standard pengiraan. Okey. Baik, kita pergi kepada beberapa contoh. Okey, daripada contoh ni kita bincang kaedah-kaedah pengiraan. So kita mula step by step. Kita ambil semua waris utama. Okey, kita ambil semua. Kita mulakan dengan suami dulu meninggal lah, suami dulu. So kita ambil contoh suami mati meninggalkan isteri, meninggalkan bapa, meninggalkan ibu, meninggalkan seorang anak lelaki. Saudara-saudara, sebagaimana yang saya sebut sebelum ni, tapak ni
kita boleh pakai dalam membina kemahiran kita dalam pengiraan ni. Kita guna pakai tapak ni. Tinggal lagi ustaz-ustaz dah tukar je jumlah tu. Kan tukar itulah kita akan nampak pengiraan kita tu dia akan berubah. Kan kemahiran tu. So kita tengok isteri akan dapat 1/8 seperti mana yang kita dah belajar ni lah. Okey, sebab ada anak isteri 1/8, bapa 1/6 sebab ada anak itu dulu, ibu 1/6 sebab ada anak lelaki asabah. Asabah bin nafsi ABN, asabah bin nafsi. Okey, sebab dia anak lelaki saja. So dia tidak ada anak perempuan di situ. Okey, jadi sebagaimana yang kita pun dah belajar juga asal masalah. Okey, kita nak cari asal masalah di sini 24. So 24, 8 darab 3, 6 darab 4, 6 darab 4 semua berjumlah 11, so baki 13. So di sini kes selesailah. Sebab dia punya adat ru'us ataupun bilangan pun sini semua satu-satu belaka kan. Seorang isteri, seorang bapa, ibu memang seorang anak. Jadi selesailah dengan 24, 3/24, 4/24, 4/24, 13/24. So selesai selesai CJ Faraid. Itu secara asasnya begitu. Okey. Daripada tapak ni, sebagaimana saya nak tunjuk tadi, kita boleh kembangkan. Contohnya, ustaz-ustazah letaklah anak lelaki di sini 2 orang. Okey, 2. Yang lain tu seorang lah. Okey. 2 anak lelaki. So bila 2 anak lelaki, kita dah sebut sebelum ni, ini yang kita sebut tashih tu. Yang ni peringkat awal ni baru pengiraan biasa, pengiraan basic. Kita dapat asal masalah 24, kalau benda tu boleh selesai terus selesai. Tetapi kalau ada 2 anak lelaki, pengiraan ni belum selesai. Di sinilah dalam faraid dia masuk kepada tashih. Perlukan kepada pengiraan lanjutan. Sebab apa belum selesai? Kita tengok di sini. Di mana tak selesai? Kita ada 13, kita ada 2. Okay, so kita padam dulu ni. Tak selesai lagi lah ni. Tak boleh lagi. So kita ada 13, kita ada 2. So apa yang perlu kita buat? Okey, dalam ilmu faraid, 13 dengan 2 ni, dia punya nisbah dia ataupun hubungan 2 angka ini, sini kita panggil saham ataupun siham. Ada orang panggil siham, ada orang panggil saham, tak kisahlah. Bahagian ni, ini kita panggil saham ataupun siham. Yang ni, sebelah kiri ni dalam pengiraan kita panggil adat ru'us. Adat ru'us ni bilangan kepala. Okay, jadi kalau kita tengok di situ, anak lelaki dia ada 2 orang. Jadi bilangan dia 2 orang lah di situ sebab anak lelaki sahaja. Bilangan kepala ni, kalau melibatkan lelaki perempuan, dia kena pakai nisbah 21. Itu adat ru'us. Tapi dalam kes ni sebab tak ada perempuan, kita pakai body biasalah, so 2 lelaki. 13 nak bagi 2 tak boleh. Dalam faraid, dalam kalkulator boleh. Ustaz-ustazah tekan je kalkulator tu berapa nombor boleh keluar. Tapi faraid dia tak mahu pecahan ataupun perpuluhan. Jadi bila sebut 13 bagi 2 tak boleh. So dia ada hubungan tau. 13 dengan 2 ni dia tak boleh join tau. 13 nak bagi 2 tak boleh. 2 nak masuk dalam 13 tak boleh. Dia panggil tabayun. Tu istilah dia. Istilah faraid. Tabayun ni dia berlawan. Dia tak boleh dibahagi. 2 angka yang tak boleh dibahagi. So bila berlaku tabayun, apa tindakan kita? 2 ni darab dengan 24. Itu kedudukannya. So kita keluarkanlah istilah ni. So 2 darab 24. Okey, 2 darab 24. Kita dapatlah jumlah dia 48. Besarkanlah. Okey. So 3 darab 2, 6. So bawah semua darab 2. 4 darab 2, 8. 1 darab 2, 2. 3 darab 2, 26. So selesai dah. Maksudnya 6/48, 8/48, 2/48, 26 ni setiap anak lelaki 13/48. Macam tu. So baru selesai. Ustaz. Ya. Nak tanya. Tadi yang tapak asal tadi, ibu tu bukan 4 ke Ustaz? Astaghfirullahalazim. Sorry. Macam mana jadi 1? Okey. Tak apa.
Tak ada orang bagi tahu. Kita pun tak sedar Khalid mengira. Tak apa, kita pindah. Okey, sorry. Okey, tukar balik. Minta maaf. 4. Saya dah pergi terlajak jauh dah. Baru. Tapi betul juga kan. 4, 8, 11 baki 13 juga. Macam mana boleh tulis 1 Okey, tak apa. Okey, sebenarnya betul juga angka tu. Ni 8. Okey. Astagfirullah. Okey, 8/48. Angka untuk anak tu sama je, 13/26. Untuk ibu je lah, silap pada ibu saja. Terima kasih. Terlepas pandang. Jadi isteri 6, bapa 8, ibu 8, anak lelaki 13. Okey. Itu dia punya kaedah kita lah dalam bab tashih ni. Daripada tapak ni, untuk perkembangan selanjutnya nanti dalam proses kita nak mahir tu, saya dah tukar je lah. Anak tu nak tukar ke berapa, terpulang je. Okey, kita ambil sebagai contoh di sini Kalau contohnya kita tukar jadi 3 pula. Tukar jadi 3, tak ada masalah. Kalau tukar jadi 3, so hubungan dia tadi tetap tak selesai kan. 13 tak boleh juga bagi 3. So tabayun juga tu. Jadi darab 24 dengan 3. So angka yang belakang ni dia akan berubah balik. Dia akan berubah-ubah. Sebab tu bila kita buat tashih ni, tak pelik angka tu dia akan bertambah. Kalau waris tu lagi ramai, kalau kita tunjuk contoh-contoh waris yang ramai, dia tak mustahil dia pergi ke ribu, puluh ribu. Itu biasa. Okey. 13, 3. Okey, kalau bubuh je angka apa pun, kalau 4 anak lelaki, 5 anak lelaki, dia akan tetap. Kalau tiba-tiba ustazah ubah jadi 13 anak lelaki. 13 anak lelaki. 12 pun dia kena darab, 11 kena darab, 10 kena darab. Sebab semua jadi tabayun. Dia tak boleh pecah. Tiba-tiba datang 13 anak lelaki. 13 anak lelaki jangan ada yang darab. Jangan ada yang darab. Terus sebab galik kan kita duduk kira-kira, 13 anak lelaki, dia pun darab 13 dengan 24. Tak perlu darab. Perbuatan tu lara je, sia-sia je. Sebab 13 untuk anak lelaki dah boleh selesai. 13 dengan 13 tu setiap anak lelaki dapat 1/24 lah. Dia dah boleh pecah dah di situ. So pengiraan dah selesai di situ. Kalau hak lebih pada 13 tu memang kena darab. Tu dia punya keadaan dia. Okey, itu dalam bahagian anak. Baik, kita nak kembangkan lagi kemahiran ni. Saya nak tunjuk dengan satu tapak ni sebenarnya kita boleh tunjuk macam-macam contoh. Tadi kita tunjuk berapa tadi? 2 kan? Kita tunjuk 1 tadi tak? 1 anak lelaki. Okey. Kita boleh tambah di mana lagi di sini? Tambah pada isteri. Okey. Kita ambil dulu 2 isteri. Okey. So 2 isteri dan 2 anak lelaki. Kita ambil 2 dengan 2 2 dengan 2. Tadi satu-satu tak ada isu dah. Okey. Sekarang benda yang sama, keadaan yang sama, cuma kita akan jumpa 2 keadaan yang tak selesai. Iaitu anak ni 13 dengan 2 yang saya sebut tabayun tadi. So kita memerlukan 2 darab dengan 24. Kemudian yang isteri juga 3 dengan 2. Kita kena tengok pula satu lagi hubungan di situ. 3 nak bagi 2 tak boleh kan? So di situ pun tabayun. Di situ pun tabayun. Jadi bila di situ tabayun, okey, maksudnya yang adat ru'us yang ada tu kita kena darab dengan 24. Tetapi kita tengok pada adat ru'us, kita ada 2 adat ru'us, iaitu 2 isteri dan 2 anak lelaki. Tetapi adat ru'us tu angka yang sama. Dia panggil tamasul. Okey, angka yang sama ni, 2 dan 2 ni kita panggil tamasul. Tamasul mislun lah, sama-sama, nombor yang sama. So bila berlaku tamasul macam ni, perlu ke 2 darab 2? Tak perlu. Pakai 1 je. Hak mana-mana je lah. Sebab nombor yang sama. So makna di atas ni darab 2. Dapat 48. Macam tadi jugalah. Cuma tadi kita tak libatkan isteri kan. Kita isteri seorang je. So dia selesai juga. Maksudnya 24 darab 2. 3 darab 2 jadi 6. So isteri dapat 3/48. Dia selesai. Secara tak langsung selesai isteri. So selesailah bahagian orang lain. So anak lelaki dapat 26, 13/48. Yang ayah tadilah 8. Nampak tak? Dia punya
Sila Ustaz. Minta maaf, tanya ni. Tadi kan yang di awal tadi, bila yang Ustaz bagi asal masalah tu 24, mungkin saya terlepas kot. Macam mana nak dapat 24 tu? Asal masalah. Okey. Ini bukan terlepas hari ni dah ni. Ini terlepas pun terlepas juga hari ni. Okey, tahu okey. 24 ni asal masalah, sebagaimana yang kita dah sebut sebelum ni, asal masalah ni ada 7. Asal masalah ni datang daripada pembawah kepada pecahan. Fardu yang kita belajar tu, okey, saya tunjuk sepintas lalu supaya kita dapat kefahaman yang lebih jelas. Fardu kita ada 6 fardu. 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Ni fardu yang disebut dalam Quran yang kita baca ayat demi ayat tadi. So daripada fardu ni, bila kita buat pengiraan, kita akan cari asal masalah dulu. Ni yang asal masalah ni 24 ni. Salah satunya. Okey. Dan asal masalah ni datang daripada mana? Sebenarnya asal masalah ni datang daripada pembawah kepada setiap fardu. Ni. Kalau kata contohnya ada 1/2 saja dalam masalah tu, 2 ni 4, 8, 3, 6, 3 dah ada dah. So maksudnya asal masalah, kalau tengok di pembawah yang ada ni, kita akan jumpa 2, 4, 8, 3, 6. Situ ada 5. Okey, dan kita ada 2 lagi asal masalah yang tambahan, iaitu 12 dan 24. Okey. Daripada mana datang 12 dan 24? Bila mana fardu dalam satu-satu masalah tu dia lebih daripada 1. Maknanya ada 2 fardu, ada 3 dan sebagainya. Contoh, kalau contohnya bertemu 4 dengan 3. 4 dengan 3. Kita nak ambil angka apa? Situ kita ambil 12. Sebab 4 dengan 3 tu, pembawah 4 dengan 3, dia punya gandaan sepunya dia tu adalah 12. Kita akan ambil 12. Sebab tu, bila ada dalam satu-satu kes, 1/4 dengan 1/3, asal masalah dia 12. Sebab 4 dengan 3 ni lah. Okey. So yang 24, tengok kepada contoh kita tu, di atas tu, kita ambil daripada mana 24? Kita ambil daripada ni. Ustaz 8 dengan 6. So 8 dengan 6, kita tak boleh ambil nombor lain dah. 12 tak boleh sebab dalam 6 ada 12. Dalam 8 tak ada 12. Kita nak ambil nombor 8 memang tak boleh lah. Dia selesai untuk 8 je, untuk 6 tak selesai. Jadi kita kena cari gandaan bagi 8 dengan 6, so dapatlah 24. Jadi kesimpulannya asal masalah ni, Ustazah asal masalah ni, dia ada 7 sahaja. Untuk ni step mula-mula kita buat pengiraan ni, yang step awal tu 7. So kita akan jumpa 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Jadi angka ni saja yang kita akan jumpa di sini. Kita akan dapat di sini. Dia tak samalah, tengok pada fardu yang ada pada waris tu. Pembawah dia tu kan. Jadi yang ni angkanya. Kalau kita jumpa asal masalah lain tu salah. Kecuali berlaku aul ataupun kecuali dah kita buat tasheh, kita dah buat pengiraan macam sini 24 jadi 48 kan. Bila dah jadi 48 tak payah pakailah 24 tu. Sebab 48 tu dah final dah. Boleh Ustaz Zaid? Okey, terima kasih Ustaz, jelas. Supaya guru dapat mempersiapkan murid. Jelas, terima kasih. Okey. Ada lain lagi soalan? Beres. Okey. Kita main dengan ni je. Okey, tak payah jauh-jauh. Kita ambil tapak ni. Saya sebut tadi kita nak mahirkan diri kita dengan tapak satu ni je. Okey, kita tukar satu lagi. Okey So sekarang contoh. Isteri itu kita tambah lagi. Jadi 3 isteri. So jadi 3 isteri. Okey So bila 3 isteri, kita dah nampak kan? Di saham ni 3. So isteri 3. Jadi dia tak perlu buat apa-apa lah. Maksud dia dah selesai di situ. Tak perlu kita fikir dah. Tak perlu kita fikir dah. 3 dengan 3 dah selesai. Maksudnya dia dah dapat 1 seorang. Tetapi dalam kes ni 13 dengan 2 untuk anak lelaki tak selesai. Jadi kok mana pun kita kena darat jugalah 2 dengan 24 ni. Dapat juga 48. Tapi tak kisahlah tu. Bila dapat 48, 3 darat 2, 6. 4 darat 2, 8, 8, 26. Yang penting hak ni selesai. Kita nak 13/48.
Yang isteri ni dia follow lah. 6 bagi 3 dapat 2/48. Tak kisah. Dia memang dah selesai lebih awal. Jadi adat ru'us 3 bagi isteri tu kita tak usik pun. Kita tak payah buat apa-apa bagi dia. Okey. Itu untuk 3 isteri. Okey, tambah lagi. Tambah lagi jadi 4 isteri. Okey, di sini kita tengok apa perubahan yang akan berlaku. So kalau 4 isteri, kita tengok dia punya bahagian dia selesai tak? Tak selesai pula. 3 dengan 4. So tak selesai. 3 dengan 4 tak selesai. Hak bawah 13 dengan 2 pun tak selesai. Okey, ni boleh betul saya ambil satu tapak je ni. Okey, daripada satu tapak ni kita akan tengah semua benda. Sebab kita ubah-ubah je wari. Okey, 13 dengan 2 tak selesai, tabayun kita sebut tadi. 3 dengan 4 pun tak selesai. Itu tabayun. Okey. So nampak tabayun, kita tengok kepada adat ru'us, seperti mana kita sebut tadi, ada 2 adat ru'us. 2 dengan 4. So 2 dengan 4, kalau tadi 2 dengan 2 tamasul. Dia angka yang sama. 2 dengan 4 dipanggil apa? Ni istilah pula dah. Kita jumpa pula satu istilah baru. Istilah kedua, 2 dan 4 ni kita panggil tadakhul. Kita panggil tadakhul. So apa makna tadakhul? Tadakhul ni dia boleh masuk. Boleh dibahagi. 4 boleh bagi 2. 2 darab 2 dapat 4. Jadi nombor tu boleh cantum. Kan? Nombor tu boleh duduk bersama. Sebab dia duduk. Dia lah masuk kita tadakhul lah. Boleh masuk. Boleh join. So kaedah dia. Ni penting. Okay. Ustaz dengar. Kaedah dia. Okay. Kita nak buat macam mana? Kita nak darab dengan 24 tu nombor mana? Nombor mana? Kita nak ambil hak mana-mana ke? Tak boleh. Kalau tak masuk tadi boleh lah. Okey, bila berlaku tadakhul, kita ambil angka yang paling besar. Jangan ambil yang kecil. Kalau ambil yang kecil, hak besar tak boleh selesai. Kita ambil hak besar, hak kecil boleh masuk dalam. So 4 darab 24. So kita dapat, berapa 4 darab 4? 96. Tu dia. Kita dapat 96. Okey, dalam masa yang sama nanti, anak lelaki 2 orang tu selesai. Sebab 2 boleh masuk dalam 4. So 3 darab 4, 12. Kita dapat setiap isteri 3/96. 4 darab 4, 16. 4 darab 4, 16. 13 darab 4. Kena kalkulator lah. 13 darab 4, 52. Okay. So 52 boleh bagi 2 kan? So dia akan dapat 26/96 seorang. Tu tadakhul. Ustaz ni tadakhul. Ambil nombor 4. Kita tak perlu usik dan nombor 2 tu. Sebab nombor 2 tu boleh masuk sekali dalam nombor 4. Okey. Ada yang tak dapat tangkap yang ni? Ulang Ustaz. Okey. Ulang balik. Okey. Sekarang situasi dia. Kita ada 4 isteri. Kita ada 2 anak lelaki. So anak lelaki tak payah ubah lah pakai 2. Sebab saya nak tunjuk hubungan tu nanti. So kita dapat. Okey, yang lain tu samalah. Angka asal masalah apa semua tu tak ada masalah kan? Okey. Yang kita tak clear di sini, okay, saya padam dulu. Okey. Yang kita tak clear, tak selesai di sini. Tidak 1/8, 1/6. Okey, 13. Okey, kita tak selesai di sini. Ada 2 tempat yang tak selesai, iaitu yang pertama 3 nak bagi 4 isteri. Tak boleh. Tak boleh Okey. Itu tabayun lah tu. 3 nak bagi 4. Dia tak boleh join 3 dengan 4. Okey. 13 nak bagi 2 anak lelaki. Okey, seperti tadi lah kita dah terang tadi. Tabayun. So dia tak lepas. Okey. Tak apalah. Okey, selesai tu kita dah nampak tak boleh tu. Kalau melibatkan satu adat sahaja, bila kata tabayun, kita ambil terus nombor tu darab. Ingat lagi tadi kan, kita pakai 2 darab 24. Kan? Kita pakai 3 kalau ada 1. Masalah sekarang ni, di sebelah adat ru'uh ni, kita ada 2 angka. Iaitu 4 dengan 2. 2 angka, iaitu 4 dan 2. 4 dan 2. Okey, so 4 dan 2 ni, dia ada nama dia dalam faraid. Namanya tadakhul. Tadakhul ni maksudnya 2 angka tu boleh cantum. Boleh masuk bersama dalam tu. Maknanya 2 darab 2, 4. 4 bagi 2, 2. Maknanya boleh bagi lah senang cerita.
Yang nombor besar tu boleh bagi nombor 2, boleh bagi dengan nombor kecil. Itu makna tadakhul. So bila tadakhul, kaedah dia macam mana? Ambil yang besar darab. Tak payah usik yang kecil tu. Yang 2 tu tak payah usik apa-apa. Ambil yang 4 darab dengan 24, so dapat 96. Tadilah 3 darab 4, 12. So isteri dapat 3/96. So 4 darab 4, 16/96. Mak 16/96. Cucu 52. 13 darab 4, 52/96. So setiap cucu dapat 26/96. Tu dia punya kaedah. Kaedah tu kena ingat tu, adat ru'us tadi tu. 4 dengan 2 tu tadakhul. So ambil yang 4 tu darab dengan yang di atas. Bila kita jumpa tu, jumpalah penyelesaian dia. Okey. Seterusnya. Masih dengan tapak yang sama, tak nak pergi jauh-jauh. Okey, ambil yang sama je. Kekal 4 isteri. Kekal 4 isteri, Sekejap. Isteri 4 kekal. Tinggal kita tukar anak ni. Okey. Anak tu, kita ambil 3 lah. Kita ambil 3. Tak payah pergi angka besar-besar. Kita ambil 3. So sekarang, kita nampak apa? Okey. Kita nampak 3 dengan 4. Tadi jugalah, tabayun. 13 dengan 3 pun tabayun. So tak boleh selesai. Okey, tabayun. Okey. Bila dah di situ, kita tengok pula sebelah kiri, adat ru'us. So tadi 2 dengan 4. 2 dengan 4 tadi tadakhul. 4 boleh bagi 2. Sekarang, kita berjumpa dengan 4 dengan 3. Okey. 4 dengan 3 ni, dia bukan tadakhul lah. Makna 4 tak boleh bagi 3 kan. 3 pun tak boleh darab untuk dapat 4. So apa nama ni? 4 dengan 3 ni sama macam hak yang tadi. Yang saham dengan adat tadi, yang isteri 3 bagi 4 tadi kan. 3 nak bagi 4 tadi, tabayun. Jadi kita dalam kaedah pengiraan ni, kita kena tengok 2 aspek. Aspek yang pertama, siham dengan adat ru'us. Bahagian dengan adat ru'us. Yang belah kanan dengan kiri tu. Dan yang kedua, tengok adat dengan adat pula. Yang belah kiri tu. Kan? Berapa angka ada di situ yang tak boleh dibahagi. Ataupun yang tak boleh diselesaikan. So sekarang 4 dengan 3 tabayun. Okey. Kalau tadakhul tadi, kita mula awal. Kalau tamathul, kita ambil je mana-mana nombor. Tak payah darab apa-apa. Kalau tadakhul, kita ambil yang paling besar. Okey. Kalau tabayun, macam mana nak buat? Kita kena darab 2 angka ni dulu. Ni. 4. Tak darab 3. Ya. 4 darab 3 dapat 12. Baru darab dengan 24. Okey, nampak dia makin besar So 12 darab dengan 24 tu. So kita dapat 288. Jadi bagi orang yang peringkat awal belajar tebak mengira ni sebenarnya kadang-kadang dia orang terkejut. Dia kata macam tak betul je dapat angka sampai ratus-ratus. Jangan pelik lah. 1000 pun kita boleh dapat. Okey, yang penting itulah angka yang ada. So darab lah. 3 darab 12, 36. So boleh bagi dah. 9/288. Maknanya RM288, seorang isteri dapat RM9. Isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, keempat sama banyak. Okey, 4 darab 12, 48, 48, 13 darab 12, kita dapat 156. 156 boleh bagi 3 tak? Boleh lah, kita akan dapat 52/288. Itu tabayun. Okey? Ada yang tak clear? Ni nak cerita kalau mengajar faraid, kalau nak masuk dia lah bab kefahaman satu. Kalau nak masuk bab kira ni, pada tapak ni pun sejam pun dah habis dah. Sejam lebih. Tapak ni sahaja. Baru waris isteri, bapa, ibu, anak lelaki. Itu je. Maknanya kita boleh kupas panjang lebar lah. Baik. Okey. Satu lagi. Dalam tapak yang sama. Satu lagi. Dia ada satu lagi. Saya nak tunjuk. Baik. Kita padam dulu. Yang tadi dah nampak. So, Alhamdulillah.
Okey, kita tukar lagi. Okey, masih dengan 4 isteri. Saya nak tukar anak ni kepada 6. Okey. Sekejap Okey, kita dapat. Sekejap. Okey, 4 dengan 6. Okey, kita tengok. Sama je. So, kita takkan selesai. Macam tadi jugalah. So, 3 dengan 4. Tabayun. 13 dengan 6 pun tabayun. Tak boleh dibahagi. Okey, so sekarang kita tengok pula adat tu. Kita ada 4 dengan 6. 4 dengan 6 ni okey, kira ada 3 kaedah. Ada satu lagi Ustazah Nur Suhaili. Yang ni yang last ni. Belum habis lagi. Okey tu baru tamasul, tabayun, tadakhul. Okey, ada satu lagi. Okey, satu lagi 4 dengan 6. 4 dengan 6 ni untuk adat, dengan adat ni sebelah kiri kita ni kan, sebelum darak dengan asal masalah, 4 dengan 6 ni dia apa? Dia bukan tamasul. Memanglah bukanlah angka sama, bukan. Dia bukan tadakhul. 4 dengan 6 maksudnya 6 tak boleh bagi 4. 4 darab satu angka lain dapat 6, tak ada. Kecuali 4 darab 1.5 lah. Itu tak boleh dalam faraid kan. Dan dia bukan tabayun. Okay, sebab tabayun ni dia berlawan betul. Di sini 4 dengan 6 kita panggil tawafuq. Banyaknya dia panggil tawafuq. Okey, kenapa tawafuq? 4 dengan 6 ni dia boleh bertemu dengan satu angka. 4 dengan 6 ni dia boleh bertemu dengan satu angka lain. Iaitu berapa? Dengan kalau kita ambil daripada nombor 4, dia tak boleh kan? 4 dengan 4, kalau dengan nombor 4, dia hanya selesai 4 je. 4 bagi 4, 1. 6 bagi 4 tak boleh. Kalau dengan nombor 3, dia boleh selesai 6 je. 6 bagi 3, 2. 4 bagi 3 tak dapat. So, kita dapat 2 je. Angka dipanggil titik pertemuan. Titik yang mempertemukan dua nombor ni ialah nombor 2. Okey? Nombor 2. Baik. So bila kita tahu bila ada nombor 2 tu, itu maksudnya tawafuq lah tu. Dia ada nombor yang boleh mempertemukan. Maksudnya 6 boleh bagi 2 dapat 3, 4 boleh bagi 2 dapat 2. Tu maksudnya ini nak tahu tawafuq. 6 boleh bagi 2 dapat 3, 4 bagi 2 dapat 2. So apa yang kita nak buat? Bila berlaku tawafuq ni, apa yang kita nak buat? Okey, tawafuq ini dia memerlukan kita dapat GSTK dia pula. GSTK untuk 4 dengan 6 ni. Maksudnya gandaan sepunya terkecil. 4 dengan 6 berapa? 12. Gandaan sepunya terkecil 4 dengan 6 adalah 12. So dapatlah 12 di sini. Jadi darab dengan 12, 24. Jadi kita dapat macam contohnya GSTT tu GSTT, dia ada GST satu lagi kan. GST dalam okey, dalam sejarah. Okey, 12 darab 24 kita dapat yang tadi juga kan, 288 tadi. Tapi yang tadi 288 melibatkan tabayun. Kan? Yang ni melibatkan tawafuq. Jadi sama je lah, angka yang sama. Okey. Jadi boleh selesai kan? Ustaz dah bayangkanlah, satu tapak kita boleh kupas macam-macam cerita untuk mahirkan pengiraan. Mahirkan pengiraan. So dia udah pening. Astagfirullahaladzim. Sabar. Jangan pening lagi. Okey. Kalau pening kita ambil masa seminit 2 untuk apa ni, untuk rehat, istighfar sikit. InsyaAllah pening tu hilang. Baik. Okey, ada siapa-siapa nak bertanya sambil-sambil ambil nafas berehat. Minum-minum air dulu ke? Sila kalau ada yang tak clear, tak faham. Beres
Okey, ini satu tapak yang kita kembangkan, tapi poin penting yang saya nak beritahu di sini, bila saya tunjukkan semua di sini, so datang tapak-tapak lain pun, contoh-contoh lain pun kita dah nampak dah dia punya asas dia, kan? Tadi tawafuk, tabayun dan sebagainya tadi. Okey. Itu melibatkan adat nak darab. Okey. Kita tengok contoh lain. Biasalah kita belajar ni Ustaz, kita nak dapat asas dulu kan. Lama-lama dia faraid ni macam ni lah. Kalau kita nak mahirkan diri kita, benda ni kita tak boleh tinggal. Kita kena main selalu. Saya pengalaman belajar, kalau saya tak pastilah rakan-rakan yang kalau zaman saya belajar faraid masa di sekolah Sultan Zainal Abidin. Saya seingat saya lah, kalau siapa-siapa yang kalangan ustaz-ustazah yang sebaya, sebab saya lahir tahun 74. Okey, maksudnya saya seingat saya siapa yang pernah belajar sekolah menengah agama, rasa tak silap masa tingkatan 3 sudah ada subjek silibus faraid. Tak silap saya ada sikit dalam pendidikan Islam. Ingat buku tu buku kecil je. Pendidikan Islam dulu. Sekolah agama sebab saya belajar di Terengganu, sekolah menengah agama atas Sultan Zainal Abidin. Saya tak pastilah buku tu untuk Terengganu saja ke kementerian, tak usah, saya ingat sama je. Saya ingat ada subjek faraid dalam buku tu sikit. Tapi saya ingat lagi ustazah masuk mengajar, dia baca je. Dia baca je dapat, kita pun bela tak tahu apa. Sebab ustazah pun baca, kita nak tanya pun tak kerti. Kan? Semazah. Okey. Kan? Tingkatan 3. Jadi saya ingat sekitar tahun tu lah, tahun tingkatan 3, tahun berapa saya masa tu, 87 masuk tingkatan 1, 90 lah. Tahun 89, sekitar tahun itu. Saya ingat saya ada. Lepas tu bila saya masuk aliran sanawi, kita belajar faraid dengan lebih mendalam lah. Dengan belajar kitab Rahabiyah dan sebagainya. Jadi sebenarnya benda ni, dia lah satu lagi anugerah tu satulah. Okay, anugerah, Allah Ta'ala anugerah. Tapi dia tidak menghalang untuk kita belajar dan memahirkan diri. Itu tak ada isu di situ. Cumanya benda ni nak kena main selalu. Dia tak boleh tinggal. Sebab tu saya pengalaman ramai sahabat-sahabat yang belajar di Semaza dulu, yang abang-abang yang atas-atas apa sebagai pun kalau tak main benda ni memang akan lupa. Kan? Dia memang akan lupa lah. Jadi insyaAllah dia kena selalu bermain. Okey. Paling tidak kena tengoklah contoh-contoh masalah. Kelebihan tu satulah. Baik, kita pergi kepada tapak yang kedua. Okey. Ataupun contoh yang kedua, tadi kita tunjuk ada isteri, bapa, ibu, anak lelaki. So sekarang kita tengok, kita pergi suami pula. Kita tengok apa perubahan dia berlaku. Kalau si mati tinggalkan suami, bapa, isteri pula dah. Ibu, anak lelaki. Okay, ambil yang sama, tukar suami je. Dulu SMKA 2 buku agama rendah dan agama tinggi. Tingkatan 3 dah ada dah ke tinggi rendah? Rasa macam SPM ni tinggi rendah. Pendidikan Islam tinggi, pendidikan Islam rendah. Tak pasti pula tingkatan 3 dah ada ke belum. Tapi ingat SPM tu adalah tinggi rendah. Sebab ambil 2. Tak apalah, check balik. Buku tu pun dah tak ada dah pun. Okey, tak apa. So tengok contoh kita ada suami, bapa, ibu dan anak lelaki. Okey, masih anak lelaki. Sebab kita ada berubah pada suami. So suami 1/4, bapa 1/6, ibu 1/6, anak lelaki asabah. Beza dengan suami isteri tadi 1/4, 1/8 je lah. Okey. So asal masalah 12 di sini. Tadi kita dapat 24 nak. Ustaz Zaid yang tanya tadi, kita dapat 24 sebab tadi melibatkan 8 dengan 6. So sekarang ni kita ambil 12. Kita boleh ambil 24 tapi disiplin pengiraan salah. So kita ambil 12 di sini sebab 4 dengan 6. So 4 dengan 6 GSTK dia, gandaan sepunya dia adalah 12. So 4 darab 3, 6 darab 2, 6 darab 2, so baki 5. Okey, satu anak lelaki. Jadi kita tengok di situ 3, 2, 2, 5.
So maksudnya dalam kes ni selesai lah sebab anak lelaki ada seorang. Okey, dan dalam kes ni saya nampak kita tak boleh nak tambah banyak lah kecuali pada anak sahaja. Okey, maknanya kes ni selesai di sinilah. Suami 3/12, bapa 2/12, ibu 2/12, anak lelaki 5/12. Tinggal lagi macam yang saya tunjuk tadi lah, kalau Ustaz-Ustazah tukar anak tu 2. So 5 dengan 2 tabayun. So darat 2 dengan 12. Dapat 24. Situ saja. Kalau tukar jadi 3. 5 dengan 3 tabayun. Kan? Darat 3 dengan 12. Okay. Kalau tukar jadi nombor lain pula 4. Kan? Pun tabayun. Darat dengan 12. Okay. Kalau tukar lagi jadi 5. Jangan darab. Sebab 5 dengan 5 tu selesai dah. Kita dah asyik main darat. Bagi 5 anak lelaki, dia pun darab pula 5 dengan 12. Dapat 60. Padahal benda tu awal-awal lagi dah selesai. Kan? 5 bagi 5 dapat 1 seorang. Tapi kalau angka lain 6. Kena darab. 7, 8, 9, 10 pun kena darab. Kan? Cuma saya nak tunjuk di sini. Okey. Ini penting. Okey. Tadi kita tunjuk kalau ada 5 dia jadi tamasul. 5 So selesai. Kalau 6 kena darab, 7 kena darab, tabayun belaka tu. 8 kena darab, 9 kena darab. Tiba-tiba mari 10. 10 anak lelaki. Dengan 5 dan 10 ni. Okey. Kalau tabayun, tadi tabayun kan, dia nombor tak boleh cantum. 5 dengan 5 tadi tamasuk sama. Tak payah darab, tak payah buat apa dah. So kalau tabayun, kita darab terus. Sini 5 dengan 10 dia bukan tabayun. Dia apa tadi kalau kita tengok tadi? 5 dengan 10 tadi dia boleh masuk kan? Yang ni melibatkan saham dengan adat. Tadi kita tengok yang sebelah kiri je. Yang ni kita nak tunjuk contoh 5 dengan 10. So 5 dan 10 ni tadakhul. Tadakhul Okey, so tadakhul kita ambil angka yang paling kecil dia orang boleh bahagi itu. Maksudnya dia boleh terbahagi dengan 5 kan? 10 bahagi 5 dapat 2. Jadi kita tak jangan darab 10. Kita ambil 2 sahaja. Kita ambil ni, nombor kecil ni. Okay, kita ambil kecil dia, 2. Sebab 10 dengan 5 tu kita boleh kecilkan. 5 nak bagi 10 tak boleh lah. Tapi 10 dengan 5 tu kita boleh kecilkan. Masuk di sini, 10 dengan 5 tu dia macam konsep tawafuk tadi juga. Dia akan bertemu dengan nombor 5. So 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5 dapat 2. Jadi kita ambil 2 ni lah. Sebab dia duduk sebelah 10 ni 2. Maknanya darab dengan 12 di sini. 24. 12 darab 2 sahaja. Jangan 12 darab 10. Kita boleh bertemu juga pembahagian. Tapi dia besar. Itu je. Dalam faraid dia salah lah kalau besar. So darab 2, 3 darab 2, 6. 2 darab 2, 4. 2 darab 2, 4. 5 darab 2, 10. So selesai juga setiap orang 1/24. Kalau 12 darab 10, Ustaz-Ustazah akan dapat 120. Tu angka tu besar. Kan? Dia tak nak macam tu. Itu hubungan 5 dengan 10. Sebab tadi saya tunjuk tabayun belaka kan. Kita jumpa di sini tadakhul dalam hubungan saham dengan adat. Saham dengan adat. Okey. Boleh kot? InsyaAllah. Sini tambah pun anak je lah boleh tambah. Yang lain tak boleh tambah kan. Baik. Okey, kita pergi pula contoh lain. Si mati meninggalkan isteri pula. Isteri pula. Okey, meninggalkan isteri, meninggalkan bapa, meninggalkan ibu, meninggalkan anak perempuan. Tadi anak lelaki anak perempuan. Okey, so isteri 1/8, bapa 1/6, ibu 1/6, anak perempuan 1/2. Asal masalah 24, 3, 4, 4, 12. Okey. So kalau tengok jumlah di situ, ada lebih tak? 12 campur 4, 16 campur 4, 20, 23. So ada bagi ke ayah lah. Sebab ayah di sini dia akan dapat 1/6 plus asabah.
Jadi final dia 24, 3 per 24, 5 per 24, 4 per 24, 12 per 24. So selesai. Okey, sini kalau kita nak kembangkan tapak, yang boleh bertambah isteri je lah. Nak tambah jadi 2, nak tambah jadi 3, nak tambah jadi 4, itu saja. Untuk anak tu tak boleh tambah lah, sebab kalau tambah untuk anak dia jadi bahagian dia lain pula. Okey, nanti kita tengok anak yang lebih pada seorang. Okey, jadi kita tengok di situ isteri macam tadi lah kaedah dia. Kalau bubuh 2, 3 dengan 2. 3 dengan 3 selesai. 3 dengan 4, so kena darab. Jadi dia melibatkan angka ni saja, darab dengan 24. Dia tak libatkan angka lain dalam masalah ni. Okey, sebab mak ayah mana boleh tambah kan. Anak perempuan kalau tambah dia akan jadi cerita lain. Okey, so yang ni tak besar lah. Dia punya tafsiran dia, pengembangan dia tu tak banyak. Okey, sabar anak lelaki anak perempuan sampai masa nanti Ustazah. Okey, Okey, kita tengok pula kalau anak perempuan tu ramai. Okey, suami pula, ambil suami Suami kita gila-gila gitulah. Nanti kan orang perempuan kata asyik, orang lelaki kata asyik suami je mati. Bila isteri nak mati ni? Sekejap. Bapa, ibu, okay, 2 anak perempuan. Yang ni kita boleh libatkan penambahan sebab 2 anak perempuan lain pula bahagian dia. Okey, kita tengok. Suami 1/4, bapa 1/6, ibu 1/6, 2 anak perempuan 2/3. Okey. So asal masalah 12. 4 darab 3. 6 darab 4, 6 darab 4. 4 darab 3, 6 darab 2. Astagfirullah. 6 darab 2, 6 darab 2, 3 darab 4. Oleh kerana ada 2/3, so 8. Berapa jumlah dia Ustazah? 8, 2, 10, 12, 15. So apa maknanya? Aul. Okey, dia berlaku aul di sini. Selalunya kalau libatkan suami, ayah, mak dengan anak perempuan ni memang aul. Bukan kata ada 2 orang, ada seorang anak perempuan pun aul. Ingat lagi dalam buku KSSM kita tu, cerita aul tu. Yang seorang anak perempuan tu. Okey. So jadi 15. Okey, bila jadi 15, buang 12 tu. Tak nak lah. 15 naik. Apa yang bapa tu tak ada asobah ya? Tak ada lah. Itu saya sebut dah tadi. Saya dah sebut tadi, awal-awal ada cerita tadi, asobah ni kalau ada baki. Kita kebanyakannya kita duk fikir asobah tu mesti dapat. Itu salah. Sekarang ni dalam kes ni ada baki tak? Baki tak ada. Bukan kata ada baki. Bila dia jadi aur, dia dah tak cukup. Benda ada 12 tadi kan. Asalnya 12 asal masalah. Bila kita bagi, jumlahkan, jumlah saham dia 15. Jadi tak cukup 3. Itu maksudnya. Jadi sini tak payah libatkan asobah. Sebab tu saya kadang-kadang tak berapa gemar kita guna istilah dalam pengiraan. Kalau saya nak ajar, saya jarang guna 1/6 pelah asobah daripada awal-awal. Walaupun dalam kaedah buku-buku tu memang ada tulis macam tu. Tapi bila saya balik kepada tadabbur ni, 1/6 saya akan letak 1/6 dulu. So kalau asobah tu, tengok ada baki macam tadi kan. Kita letak 1/6, ada baki 1. Kan 23 ada 1 baki. Baru kita letak asobah di situ. Saya memang biasa guna konsep tu lah. Bila kita buat tashih baru tengok baki baru letak. Jadi dalam kes ni tak payah letak asobah tu. Sebab kita kadang-kadang saya nampak kebanyakan orang dia terikat dengan asobah itu. Dia terikat sangat. Dia kata bila ada anak perempuan, ayah mesti dapat 1/6 campur asobah. Yang tu yang duk ikut macam mana nak kena bagi asobah pada ayah ni. Ada baki tak ada. Sedangkan ayah setakat 1/6. Dalam kes aul, ayah bukan dapat 1/6 asal. Dia akan dapat kurang pada 1/6 nanti kan. Sebab orang lain pun semua kurang. Okey, beres. So sekarang 15. Dia dah jadi aul ni Dah jadi aul. Okey, asal 12 lah. Asal 12. Kita letak di sini yang asal 12. Tak boleh pakai lah 12 tu. Okey. So sekarang dah jadi aul. Bila jadi aul, tengok boleh selesai ke tidak. Okey, kita selesai ke tidak, kita tengok di sini, nisbah, dia punya nisbah dia, 3 untuk suami, 2 untuk bapa, 2 untuk ibu, 8 untuk 2 anak perempuan.
Sini memang tadakhul, tapi tadakhulnya sebab saham tu besar. So maknanya 8 dah boleh bagi 2 kan. Jadi tak payah buat apa-apalah. So 8 dapat 4/15 setiap anak perempuan. 2/15, ini 4 2 orang lah. Okey, 2/15, 3/15. Selesai. Itu dalam konteks cerita aul, tapi kita pakai 15 lah. Jangan pakai 12 tu. Itu kalau 2 anak perempuan. So di sini pun ustaz-ustazah boleh tukar. Dengan tapak yang sama. Okey. Nak tukar anak perempuan jadi 3. So apa berlaku? Darab 3. Sebab 8 tak boleh bagi 3. Okey. Kalau anak perempuan tu 4. Kita bubuh satu-satu Perlu darab tak? Tak perlu darab. Sebab 8 boleh bagi 4. Dapat 2. So jangan darab lah. Okey. Kalau tukar kepada 5. Tabayun. 8 dengan 5. Darab. 5 dengan 15. Kalau tukar kepada 6. Ni satu lagi. Ni menarik. Tukar kepada 6. Okey Tadi semua tabayun. Okey. Tadakhul tadi pun 8 boleh bagi 2. 8 boleh bagi 4. Kalau 3 darab. Kalau 5 darab. Kalau 6. Okey. Yang ni ada satu lagi nak tunjuk. Okey. Padam dulu yang tepi. Kalau 8 nak bagi 6, tak boleh. Okey, tadi kita dah jumpa contoh macam ni Kita dah jumpa tadi. Di mana tadi? Ni 5 nak bagi 10. Tapi 5 nak bagi 10 ni tadakhul. Sebab 10 boleh bagi 5 kan? Dia mana-mana angka tu boleh bagi, dia boleh masuk. Okey. Yang 8 dengan 6 ni dia tak boleh bagi, tetapi dia boleh bertemu. Okey, kita tunjuk tadi kan. 8 dengan 6 ataupun 6 dengan 8 ni, apa dia punya konsep dia? Tolong sebut seorang. Saya dah sebut tadi masa kita bincang. Dia panggil tawafuq. Okey. Tawafuq sebab dia boleh bertemu. So dia boleh bertemu dengan angka berapa di sini? 2. Angka 2 je. Dia boleh bertemu dengan nombor 2 saja. Sebab 8 dengan 6 tu boleh bagi 2 je. Kalau nombor lain dia tak lepas dah. So 2 lah. Dia bertemu dengan nombor 2. Okey. So di sini, bila dia bertemu dengan nombor 2, kita ambil juga kaedah tadi tu. Yang tadi, ingat tak 10 bahagi 5, sebab 10 dengan 5 tu dia bertemu nombor 5. Dia boleh bagi dengan 5 terus. Yang tadakhul tadi. Yang ni 6 dengan 8, dia tak boleh bagi dua-dua nombor tu. Dia boleh bertemu dengan nombor 2. So kita nak ambil yang 6 ni. So 6 bagi 2 kita dapat 3. So 3 je nak di sini. Kan? Yang 8 tu tak payah usik lah. Itu saham tu jangan usik. Usik tu kacau. Kita nak yang 6 tu ada ru'us tu. Maksudnya kita tak nak pakai nombor 6. Dalam pembahagian, kalau ustaz-ustazah darab 6 dengan 15, jumpa. Tapi angka besar. 6 darab dengan 15, angka dia 90. Jadi kita akan bertemu juga pembahagian dia tu. Dari sudut pembahagian, dia tak lari pun. Kalau duit banyak tu juga dapat. Ikut berjumlah benar. Tapi dari sudut akhlak disiplin, etika, kita belajar bab pengiraan tu salah. Jadi kalau dari segi pemakahan tu, kalau 4 markah, saya kena potong lah 2 ataupun 3. Hilang 1 ataupun 2 markah. Macam tu lah. Okey. Sebab sebenarnya itu kaedah dia. Jadi yang kita akan darab dengan 15 ialah 3. So dapat 45. Okay, jadi konsep tawafuq ini dia lebih kurang sama dengan tadakhul tadi. Cuma tadakhul, 2 nombor tu boleh bagi terus. Macam contoh yang tadi kan. Ni. 5 dengan 10 tu, dia boleh bagi dengan satu nombor yang sama. Okey, itu tadakhul. Tapi tetap kita ambil untuk 10 ni, kita nak 2 ni. Tetapi yang tawafuq kita tak boleh nak bagi sama-sama dia. Kita kena cari satu titik pertemuan, iaitu nombor 2. Kemudian, kita nak 6 kan? 6 bagi 2 dapat 3. So, nombor 3 lah kita nak letak di sini. Untuk didarab dengan asal masalah. So, dapatlah. 3 darab 3, 9. 2 darab 3, 6. 2 darab 3, 6. 8 darab 3, 24. Boleh bagi 4 tak? Boleh ya. 24 bagi 6 dapat 4/45. Okey. Kita akan jumpa satu-satu macam tu lah. Bila kita buat masalah, kita akan jumpa dia punya poin-poin dia. Sebab saya kalau nak tunjuk daripada tawafuq baru nak cari masalah memang lambat. Lambat sikit.
Kita nak fikirkan masalah tu lah. Nombor-nombor ni dia berubah-ubah. Okay. So kalau faham, alhamdulillah. Kita tengok pula anak lelaki, anak perempuan. Si mati meninggalkan isteri pula. Tadi suami meninggalkan isteri. Meninggalkan bapa, meninggalkan ibu, meninggalkan seorang dulu anak lelaki, seorang anak perempuan. Okay. Isteri 1/8, bapa 1/6, ibu 1/6, anak lelaki dengan anak perempuan, sobah. Ingat sobah bil ghairi. Sobah bil ghairi. Okey. Jadinya asal masalah 24. 8 darab 3, 6 darab 4, 6 darab 4. So 3, 4, 7, campur 4, 11, balance 13. Okey. Kalau kita tengok di sini, yang tak selesai di mana? Okey. Poin penting dulu, saudara nak kena cari ialah sebelah anak lelaki, anak perempuan ni, kita ada 3 adat ru'us dia. Bukan 2 sebab tadi semua kita tunjuk ikut body asal. Anak lelaki body asal sebab tak ada perempuan. Anak perempuan 2, 3, 4 pun body asal dia. Maksud dia sendirilah. Sebab dia tak sabit dengan jantina lain. So bila berlakunya ada anak lelaki perempuan, kita kena balik pada kaedah lizzakari mislu hazzil unsayain, nisbah 2-1. Jadi di sini adat ru'uhnya 3, bukan 2. So sekarang isunya 13 dengan 3 lah. Okey, yang lain clear. Okey, sebab isteri pun seorang. So 13 dengan 3 tabayun. Darat 3, 24 darat 3 dapat 72. 9, 12, 12, 39. So boleh pecah dah kan? 39, anak perempuan dapat 13/72, anak lelaki 26/72. Yang lain sama lah. Itu kalau anak lelaki perempuan. Okay, jadi di sini, bila melibatkan isteri dengan anak ni, kita boleh tukarlah, tambah. Kan? Kita boleh tambah. So kita cuba try tengok dengan tapak yang sama begini, dengan tapak yang sama ni, tukar anak. Kita ambil anak dulu tukar. Okay. Katakanlah, contohnya anak lelaki ni kita ambil, kita beramai terusnya lah. Okey, kita dah belajar dah tadi kan. Kita boleh tinggi sikit. Anak lelaki ada 4, anak perempuan ada 5 contohnya. Ya, anak lelaki 4, anak perempuan 5. So di sini ada berapa? Saya bagi contoh ni, saya bukan tahu pun. Okey. Ada 4 anak lelaki, 8. 8 bahagian kan? 5 anak perempuan 5 lah. So 8 tambah 5, 13. Oh, okey. Mudah sangat pula. Okey. Jadi selesai. Tak payah kali apa-apa dah. Selesai terus. Sebab apa selesai? 13 dengan 13. Dia dah boleh terbahagi. Maksudnya anak perempuan akan dapat 1/24 setiap orang. Anak lelaki dapat 2/24. Yang lain samalah. Isteri 3, 4, ayah, bapa 4, ibu 4 tu. Sebab jadi 13 kan? Itu yang penting kita kena kira adat ru'us tu. Okey. Kita tukar lain pula lah. Tukar anak lain. Ramai lagi. Ataupun kurang sikit. 3 dengan 4. Ya, 3 dengan 4. So 3 dengan 4 kita dapat berapa? Kita dapat 3 anak lelaki 6. 4, 10. 4, 6 campur 4, 10. So adat ru'us 10. Masuk di sini 13 dengan 10. So 13 dengan 10 tak boleh bagi kan? Tabayun. Tu darat. 13, 10 darat 24. Dapat 240. So selesai di bawah tu. InsyaAllah mudah sebab saya dah tunjuk panjang lebar tadi kan. Yang ni dah nampak lah tu dia punya flow dia tu. Kemudian isteri tu pula. Kan? Isteri tu pula kalau kata kita ubah. Isteri 4. Katakan di sini. Okey.
So kita ada dua lah keadaannya. 3 dengan 4 tabayun. 13 dengan 10 pun tabayun. Okay, tabayun. Jadi kita ada hubungan adat di sini 4 dengan 10. So 4 apa dia? Respons orang? Empat dengan 10, apa dia 4 dengan 10? 4 dengan 10, 2. Yelah, 4 betul lah. 4 dengan 10. Apa punya istilah dia tu? Tawafuk. Alhamdulillah. Buatlah tu. Okey, terima kasih. 4 dengan 10 tawafuk. Jadi dia bertemu dengan 2. Kan? Jadi dalam kes ni dia bertemu dengan 2. Ingat tadi bila berlaku tawafuk antara adat dengan adat ini, kalau tadakhul kita ambil besar. Okey, jadi kalau tawafuk kita ambil dia bertemu dengan 2. So di sini ada nombor pertemuan, so kita ambil angka dia punya gandaan sepunya terkecil kan. 10 bagi 2 5, 4 bagi 2 2 lah. So gandaan sepunya terkecil 10 dengan 4 berapa? Ha. 10 dengan 4. Gandaan dia. Nak darat dengan 24 tu. Tahu tak macam mana nak cari gandaan semuanya terkecil tu? 2. Kan? Kita dah jumpa tadi nombor 2 kan? Bila kita darat, kita bahagi 10 bagi 2 dapat 5. Okey, 4 bagi 2 dapat 2. Kita nak cari gandaannya, kita silang 2 ni. Kita dapat berapa? 20. 20. So itulah angka dia. Darat 24. 20 darat 24. Jadi 480. Betul tak? Kena kalkulator juga. 480 lah. Itu selesai lah di bawah tu. InsyaAllah dia akan selesai dua-dua pihak. Okay, nak tahu kita try. Okay. 3 darat 20, 60. So 15 orang dapat. 4 darat 20, 80, 80. 13 darat 20, 200. 200 pula dah. 260 kan? 260. So dapat 2 bagi 10, 26 per 480. Itulah kaedah dia. Beres tu insyaAllah. Nampak tak? So saya rasa kita dah merangkumi proses pengiraan untuk kita faham tawafuk, tabayun, tadakhul, tamasul dengan beberapa contoh lah. So Ustazah ambil lah contoh ni. Ustazah rombak je lah, nak rombak apa-apa pun berkaitan dengan contoh ni kan. Nak rombak, nak tambah, nak kurang, tak ada masalah. Dibenarkan dalam kita belajar faraid, dibenarkan. Cuma tadi mungkin cabaran dia kita tak tunjuk, contohnya tak ada bapa tak ada macam mana, tu kena ingat formula balik lah. Bapa tak ada, kemudian okey, kalau anak tak ada pergi ke cucu sebagainya, yang tu tak apa tu. Okey, sebelum kita berpindah kepada adik-beradik, adik-beradik, kita buat latihan sikit. Kita buat latihan sikit. Kita nak tengok latihan sikit, boleh insya-Allah. Saya nak reka soalan ni. Tak nak ambil soalan-soalan yang dah ada ni. Kita nak reka soalan lain. Nanti Ustaz-Ustazah ambil masa untuk selesaikan. Dalam latihan yang saya hantar itu pun ada. Tapi tak apalah, yang tu abaikan, kita ambil yang lain. Kita ambil yang melibatkan waris utama ni. Okey, si mati kita ambil contoh. Sekejap nak reka kejap. Si mati tinggalkan suami. Okey, tinggalkan bapa. Tinggalkan ibu. Tinggalkan Allahumma salli ala Muhammad. Tinggalkan satu anak perempuan. Tinggal cucu perempuan. Okey. Soalan pertama. Soalan kedua, si mati tinggalkan 2 isteri, ibu,
Okey, 3 anak perempuan. Okey, 2 cucu perempuan, 1 cucu lelaki. Okey. Ustaz-ustazah ambil dulu soalan ni, kita buat sama-sama buat latihan. Okey, kita nak tengok. Saya pun tak tahu macam mana lagi dia punya bayangan soalan ni. Saya buat je dulu. Okey, nanti kita tengok. Okey, jawapan yang kita nak ialah asal masalah dan bahagian siap waris. Itu je. Yang pengiraan tu dah buatlah. Kalau betul pengiraan, jumpalah jawapan di hujung tu. Okey, yang kita nak ialah asal masalah final lah. Tak nak asal masalah awal-awal tu tak nak. Masalah final. Kalau perlukan tashih, tabayun, tawafuk apa semua tu buatlah. Okey, kita nak bahagian siap waris dan juga asal masalah dan bahagian siap waris. Okey, boleh kot? InsyaAllah. Okey, boleh dalam masa 10 minit siap kot soalan ni. InsyaAllah. Sampai 10 ni, 5 minit je. Okay, nanti kita tengok. Ya, ya. Okey, saya keluar kejap. Bukan keluar, saya ni kejap. Okey, Ustaz buat dulu.
Tak ramai lagi hantar jawapan ni. Tak jumpa Baru 2 orang hantar ni. Soalan nombor 1. Okey, ada 3 orang. Soalan nombor 1 13. Ustazah Maisarah 13. Ustazah Noraisah 24. Ustaz Zaid 15. Okey. Rizatun sama dengan Ustazah Maisarah. Oh, senang. Okey. Sama dengan per 13. Ustazah Al-Marjan per 15. Ada 13, ada 24, ada 15. Ustazah Yusnita per 13. Okey. Ustazah Zarifah nombor 1 per 13. Per 13 saja je. Okey, soalan kedua. Ada dah buat soalan kedua? Okey, soalan kedua 288. Zaid 288, Ustazah Maisarah 144. Asal masalah jadi 144. Tanya saya pula dah. Nanti dulu. Okey, 144 tu dah tasahih lah tu. Okey, ada 288. So kalau ada jumpa 144, ada 288 tu jadi soalan macam ada link lah tu, ada hubungan tu. Cuma dia dah berganda di situ. Okay, Ustazah Al-Marjan 288, Ustazah Siti Raudah 15 288, Ustazah Zarifah 144. Okey, soalan kedua. Baik. Okey, kita tengok kita tengok dia punya pengiraan dia. Okey, pengiraan. Kita selesai soalan yang pertama. Suami, bapa, ibu, 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan. So suami 1/4, bapa 1/6, ibu 1/6, anak perempuan 1/2.
Saya tengok tadi ada yang tulis anak cucu perempuan mahjub. Kenapa cucu perempuan mahjub? Sekejap. Ada yang bagi cucu perempuan tak? Soalan nombor 1. Ustaz Zaid ada bagi cucu perempuan. Yang Ustazah Maisarah cucu perempuan mahjub. Ustazah Nur Aisyah cucu perempuan mahjub. Ustaz Zaid bagi. Ustazah Al-Marjan bagi cucu perempuan. Okey, Ustazah Isnita cucu perempuan mahjub. Okey, kenapa cucu perempuan mahjub? Cucu perempuan dalam kes ni dia tak mahjub tahu sebab ada seorang je anak perempuan. Cucu perempuan dapat 1/6 takmilah lithulusain. Kota 2/3 tu. Tu cucu perempuan. Dia akan mahjub dengan 2 anak perempuan. Formula dia. Cucu perempuan ni akan mahjubah dengan 2 anak perempuan. 1/6 takmilah lithulusain. Okey. Terlepas formula lah tu. So kalau terlepas formula maknanya masuk bab pengiraan dia akan sangkut lah. Tu dia punya point di sini dulu sekali. Okey, jadi asal masalah 12. Suami 3, bapa 2, ibu 2, anak perempuan 6, cucu perempuan 2. So sini berlaku 6, 10, 12, 15. So dia berlaku aul Aul 12 kepada 15. Jadinya di sini kita tak perlu tasheh apa-apalah sebab semua seorang-seorang je. Kan semua seorang-seorang belaka. Baru ingat kan? Okey. Anak perempuan dia tak mahjub. Okey, cukup kota 2/3. Anak perempuan, cucu perempuan mahjub dengan 2 anak perempuan. Itu pun kalau tak ada cucu lelaki. Kalau ada cucu lelaki, contoh soalan yang kedua tu kan, dia tak mahjub tu. Soalan kedua tu, siapa yang letak cucu perempuan mahjub, tu silap pula di situ. Sebab ada cucu lelaki. Ataupun ada cicit lelaki bersama cucu perempuan. Dia akan tarik sama cucu tu untuk dapat asabah bil ghairi. Okay, jadi dalam kes yang pertama ni, selesai dengan 15 asal masalah. Okay, 15 asal masalah. So ada yang dapat 13 tu sebab dia mahjubkan cucu perempuan. Dia ambil aul 13 je. Okay, aul dia 15 Okey. Okey, asabah kalau ada cucu, ya. Cucu. Tak khabar. Nanti ada pula jawapan kedua, silap jawab. Okey, yang kedua. Soalan yang kedua Soalan yang kedua, ada 2 isteri. Ada ibu, ada 3 anak perempuan, ada 2 cucu lelaki, ada seorang cucu, ada 2 cucu perempuan, ada seorang cucu lelaki. So, isteri 1/8, ibu 1/6, anak perempuan 2/3, cucu lelaki perempuan asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi di situ. Dia tak sangkut dengan anak perempuan walaupun anak perempuan 3 sebab adanya cucu lelaki. Itu dikira waris berkat tu ada di situ. Okey, asal masalah 24, 8, 3, 6 darab 4, 3 darab 8, darab 2, 16. So 16 campur 4, 20, campur 3, 23, baki 1. So sekarang di sini memerlukan kepada tasheh. Okey, dia perlu kepada tasheh. Sebab apa perlu pada tasheh? Sebab ada tempat sangkut kan. 3 untuk 2 isteri, 16 untuk 3 anak perempuan, 1 untuk sini 5. Bukan 5. 2 cucu perempuan, 1 cucu lelaki, ada 4. 4 di sini. Okey. So kita tengok nisbah dia. Okey, saya nak tengok ni soalan ni mungkin nak tengok kemahiran kita mengira balik tengok macam mana. Okey, sebab ada yang dapat 144, ada yang dapat 288. Okey, kita tengok kita jumpa tadi saya tak tunjuk sampai 3 adat ru'us. Ni kita jumpa 3 adat ru'us. 3 adat ru'us
Okey, macam mana kita nak buat kalau ada 3 adat ru'us, ni adat ru'us ni, 2, 3, 4, 2, 3 dengan 4, kita tengok satu per satu. Dia punya hubungan dia, satu per satu. Okey, 2 dengan 3, tabayun. 2 dengan 3, tabayun. Okey, so bila 2 dengan 3 tabayun, di situ memerlukan darab lah. 2 dengan 3, dapat 6. Okey. Kita selesai satu-satu Okey, 2 dengan 3, 2 darab 3 dapat 6. So kita dapat 6. Kemudian ada satu lagi 4. 6 dengan 4 pula. Kita dapat 6 di sini. So tengok balik 6 dengan 4 pula. 6 dengan 4 apa dia? Tawafuq. 6 dengan 4 tawafuq. So apa makna tadi 6 dengan 4 tawafuq? Dia akan bertemu dengan satu angka kan, satu nombor, iaitu nombor 2 lah. So 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Kemudian kita carilah dia punya GSTK dia, gandaan sepunya. Yang saya tunjuk tadi, antara cara dia bila kita dah jumpa nombor 2 ni, darab silang je lah. So darab silang kita dapat 12. Yang ni lah angka yang kita kena darab dengan 24. So 24 darab 12. 24 darab 12. 288. Okay. Jadi yang dapat 144 tadi tu selesai tak pembahagian dia? Sebab tak tunjuk pembahagian. Yang saya nampak tadi Ustazah Al-Marjan 288. Okey, yang tunjuk 144 tadi tu. Saya nampak tak selesai. 144 tadi tu cucu perempuan akan dapat 1,5. Kan? Cucu perempuan tu akan dapat 1,5. So kita tengok. 288 makna kali 12 12. So 3 kali 12 36, 4 kali 12 48. So di sini boleh bagilah 36 bagi 2 18. Okey. 3 anak perempuan 16 kali dengan 12 dapat 192. Boleh bagi 3 kan? Dapat 64. Seorang 64. 64. 1 kali 12 kita dapat 12. So 12 boleh bagi 4. 12 bagi 4 dapat 3. Maknanya cucu perempuan ni setiap orang akan dapat 3 per 64. 3 per 288. Cucu lelaki dapat 6 per 288. Itu. Itu kalau atas 288. So mana-mana yang dapat 144 tadi, dia dah kurang separuh. Dia dah kurang separuh, maknanya di sini dia akan ada pecahan. Di mana? Perpuluhan. Cucu perempuan tu akan dapat 1,5. 1.5 per 288. Itu tak tepat lah dari sudut pengiraan. Jadi jawapan dia 288 di sini. Alright. Boleh Ada siapa yang tak clear tak? Pengiraan ni, pengiraan soalan kedua ni. Okey. Kalau clear, Alhamdulillah. Rasanya bolehlah kot insyaAllah. Untuk waris utama. Sikit-sikit kita dah nampak dah tu. InsyaAllah. So mungkin kita rehat dulu sekejap. Dalam sekitar 10-15 minit. Kita masuk untuk ayat bahagian adik-beradik pula nanti. Ya, sambungan kepada ayat 12 adik-beradik.